Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 25 November bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Menurunkan kos sara hidup menjadi agenda utama Kerajaan Perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang memulakan tugas secara rasmi hari ini menegaskan agenda itu amat penting bagi mengurangkan beban yang dialami rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah. Keutamaan itu harus terhadap kos sara hidup, harga barang yang mencekam dan menekan kehidupan rakyat. Jadi saya telah memohon supaya perbincangan lebih teliti dan tindakan segera untuk mengurangkan tekanan ini, dan saya akan adakan pertemuan segera dengan jabatan dan agensi berkenaan dalam masa terdekat. Dan kalau mereka tidak keberatan, saya akan mohon mereka mengadakan pertemuan khas hujung minggu ini atau selewat-lewatnya hari Isnin, walaupun saya faham cuti awam. Tetapi kalau mereka agak keberatan, maka saya boleh tangguhkan. Tapi saya percaya, kenal dengan komitmen pegawai ini, mereka faham bahawa tugas utama kita adalah untuk meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat, terutama di peringkat bawah. Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa sidang media yang disiarkan secara langsung oleh Bernama dan RTM. Terdahulu beliau bertemu dengan pegawai tertinggi kerajaan, antaranya Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah. Dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Anwar mengesahkan saiz Kabinet Kerajaan Perpaduan akan dikecilkan. Sehubungan itu, Perdana Menteri meminta semua parti bersetuju dengan cadangan itu serta cadangan untuk mengurangkan gaji menteri. Saiz Kabinet tentunya akan dikecilkan, dan saya juga minta supaya ahli Kabinet baru setuju dengan usul saya untuk mengurangkan gaji mereka. Tapi ini dalam proses perbincangan dan persiapan. Sesegera mungkin. Kita kena faham bahawa Kerajaan Perpaduan bermakna seorang Perdana Menteri harus merujuk kepada parti masing-masing dan yang akan mengusulkan nama. Jadi saya harus berikan pertimbangan sedemikian. Sebelum ini terdapat beberapa cadangan supaya saiz kabinet dikecilkan kerana bilangan jemaah menteri sebelum Parlimen dibubarkan pada 20 Oktober lalu disifatkan terlalu ramai. Ia menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi dari segi pembayaran gaji dan allowance jemaah menteri. Sementara itu, Pertubuhan Sahabat Erat dan Amanat Rakyat Malaysia atau SEDAR berharap Perdana Menteri tidak melantik ahli-ahli parlimen yang berhadapan kes mahkamah menyertai kabinet baharu. Presidennya Nazrin Noraini berkata ini bagi memastikan kerajaan tidak campur tangan dalam bidang kehakiman. Menurut Nazrin, SEDAR melancarkan petisyen mendesak Perdana Menteri memastikan cabang eksekutif tidak campur tangan dalam badan kehakiman. Ia terutamanya melibatkan kes-kes berkaitan ahli parlimen sehingga menyebabkan kes berkenaan digugurkan. Katanya organisasi itu berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan pentadbiran beliau dengan langkah-langkah positif. Menurut beliau, perkara itu penting bagi mengembalikan kepercayaan ramai, baik rakyat maupun orang luar terhadap Malaysia. Semalam, Datuk Seri Anwar berkata cadangan untuk tidak melantik ahli parlimen yang didakwa di mahkamah sebagai anggota kabinet akan dibincangkan secara terperinci dengan parti yang menyertai Kerajaan Perpaduan. Beliau menegaskan pendirian Pakatan Harapan PH dalam isu itu adalah jelas, iaitu tidak melantik mana-mana ahli parlimen yang didakwa di mahkamah ke dalam kabinet. Berita seterusnya. Perikatan Nasional PN memilih untuk menjadi pembangkang bagi memainkan peranan semak dan imbang dalam parlimen. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin berkata keputusan itu dibuat adalah bagi membawa suara rakyat selaras dengan prinsip demokrasi berparlimen. Dalam kenyataan ringkasnya, ahli Parlimen Pagoh itu menegaskan PN akan meneruskan perjuangan demi kesejahteraan rakyat dan negara berpandukan prinsip prihatin, bersih dan stabil.
Terdahulu Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata parti itu akan berbincang dengan rakan-rakan dalam PN berhubung pelawaan untuk menyertai kerajaan yang dibuat Datuk Seri Anwar. Katanya parti itu juga akan meninjau pandangan dan kesediaan para pengundinya berhubung pelawaan Perdana Menteri itu. Sementara itu, menurut Datuk Seri Taqiyuddin, PAS bersyukur apabila kemelut kepimpinan negara akhirnya selesai dengan harmoni dan damai. Tambahnya, PAS menjunjung kasih terhadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah kerana menjalankan tugas dengan bijaksana. Gabungan Rakyat Sabah GRS sudah menyatakan kesediaan untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu disahkan oleh pengerusinya, Datuk Seri Haji Jinor, yang menghubungi beliau semalam. Ada suatu hal yang berkaitan tentang kedudukan Kerajaan Perpaduan ini. Datuk Haji G, Ketua Menteri Sabah, telah maklumkan bahawa GRS juga secara rasmi akan menyertai Kerajaan Perpaduan. Ini bermakna kekuatan induk kita yang diumumkan semalam, termasuk GPS Sarawak dan sekarang GRS Sabah, yang menunjukkan bahawa kita hampir atau sudah mencecah kekuatan 2/3 ahli parlimen yang akan memperkukuh kestabilan politik negara dan boleh menumpukan perhatian dalam kerja-kerja kita untuk mengangkat martabat negara, mengukuhkan ekonomi dengan maksud untuk membela nasib rakyat. Beliau berkata demikian semasa sidang media yang disiarkan secara langsung oleh Bernama dan RTM. Semalam, Datuk Seri Haji G berkata GRS senada dengan keputusan GPS untuk membentuk Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata GRS akur kepada apa sahaja keputusan dan nasihat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bagi mewujudkan Kerajaan Perpaduan demi kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat singgah di Medan Selera Persinlapan Putrajaya untuk makan tengah hari. Beliau yang ditemani Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zulkifli Muhammad Ali memilih nasi biryani kambing sebagai hidangan tengah harinya. Kehadiran ahli parlimen itu mengejutkan pengunjung-pengunjung di Medan Selera berkenaan. Beliau yang tiba kira-kira 12.20 tengah hari dengan menaiki Toyota Velfire hitam turut meluangkan masa untuk beramah mesra dan bergambar dengan pengunjung-pengunjung di Medan Selera itu. Selesai menjamu selera, Perdana Menteri seterusnya beredar untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra di sini. Terdahulu, Datuk Seri Anwar tiba di bangunan Perdana Putra Putrajaya bagi memulakan tugasnya secara rasmi di Pejabat Perdana Menteri. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.